warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada minggu ini kita akan meneruskan kuliah muslimat, kuliah duha kita dalam siri kita mengenali Rasulullah, dalam usaha kita untuk mengasihi Rasulullah. Kisah-kisah yang akan dipaparkan oleh Ustazah sama-sama kita hayati. Kalau kita ingat lagi pada minggu lepas, bagaimana kisah Rasulullah kelahiran baginda, dan ini yang ini sambungan, sambungannya, dan sebagai memberkati majlis kita, sama-sama kita mulakan majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا والحمد لله رب العالمين. Baiklah, tanpa meninggalkan masa lagi, kita persilakan Ustazah Muzana untuk bersama-sama dalam perkongsian majlis ini kita tentang insan yang paling istimewa, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipersilakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih diucapkan kepada Ustazah Salimah. Apa khabar semua? Alhamdulillah, kita masih lagi dapat bertemu pada tahun ke tahun, walaupun ribuan dugaan yang menimpa kita, masih lagi diberikan nikmat yang terlalu banyak oleh Allah SWT. Kerana buktinya ialah pada hari ini, pada pagi ini, kita masih lagi yang kata sehat, boleh duduk, boleh jalan, boleh datang ke sini untuk sama-sama kita berkongsi ilmu tentang kisah Nabi Muhammad SAW, Rasul junjungan kita, Nabi Nabi paling akhir, Nabi akhir zaman, Okey, jadi kalau masih ingat lagi, kita telah pun mengupas tentang kisah Rasulullah daripada dia masa kecil, daripada dia dilahirkan sehinggalah beberapa tanda kenabian dia, kenabian Rasulullah SAW jelas dilihat, daripada waktu dia lahir, daripada dia dalam perut ibu dia sehingga dia lahir, waktu dia kanak-kanak, sehinggalah ketika dia di bawah jagaan bapa saudaranya Abu Talib. Jadi kisah kita ni berhenti setakat ni pada bulan yang lepas, ingat lagi okey. Jadi apabila dia berumur lebih kurang 12 tahun, Abu Talib ni bawa Rasulullah ni untuk melatih dia berniaga, sebab Abu Talib pun seorang peniaga. Dia bawa Nabi ke Syam. 12 tahun ni kira waktu usia remaja lah. Kalau anak-anak kita tu masih macam main-main lagi, main game. Mungkin ada yang belum bersunat lagi ke, tak tahulah macam itulah. Tapi kalau orang Arab ni dia matang sikit lah. Rasulullah, sebab mak ayah dia dah tak ada, jadi daripada ibu bapa dia meninggal dunia, dugaan dia daripada dia dalam perut ibunya, bapaknya dah meninggal. Sebab itulah kalau kita rasa dugaan kita ni paling besar dalam hidup kita, sebenarnya tidak. Dugaan para rasul, para nabi adalah paling besar dan paling hebat. Dia dugaan
imtihan dan ujian ni bergantung kepada sejauh mana kemampuan untuk kita melaluinya. Jadi Allah tidak akan bagi lebih daripada kemampuan kita. Dan kalau kita kata kita paling besar dugaannya, tak. Yang paling besar dugaannya ialah Nabi Muhammad. Daripada para ibunya dia dah tak ada ayah. Lahir je dia, tak berapa lama dia dapat kasih sayang ibu dia, ibunya meninggal dunia. Kemudian datuk dia yang menjaga dia. Tak lama daripada kasih sayang datuknya tu, merasalah dia kasih sayang bapa saudaranya. Dengan bapa saudaranya ni agak lama jugalah Okey. Jadi kita terus melihat macam mana perjalanan dia bila sampai ke satu tempat yang dinamakan Basrah. Basrah. Dia bertemu dengan seorang rahib. Rahib ni digelar Rahib Bahira. Nama dia adalah Jarjis. Sekejap, tunggu bateri. Rahib Bahira ni dia jarang nak bertemu dengan orang ramai dengan ahli-ahli dengan peniaga-peniaga. Tapi pada kali ini dia bertemu dia bertemu sebab dia dah merasakan kehadiran Rasulullah. Tapi masa tu Rasulullah masih kanak-kanak lagi lah jadi dia keluar, dia berjumpa dengan rombongan itu dan kemudian dia kata apa? Dia berkata kepada ahli rombongan lah, Abu Talib semua yang ada pada masa itu. Dia kata inilah ketua seluruh alam. Budak ini diutuskan Allah sebagai rahmat seluruh alam. Itu kata-kata kata-kata Rahib Bahira, iaitu Jarjis. Jadi Abu Talib pelik lah kenapa Jarjis berkata begitu. Dia kata macam mana kamu tahu? Macam mana kamu tahu dia adalah ketua seluruh alam? So benda ni besar mungkin kita tak kurang merasakan. Bayangkan kita duduk di zaman jahiliah, tiba-tiba ada orang mengaku dia Nabi. Dia nampak agak pelik kan? Kita akan rasa jangan sesat ke? Sebab tu nanti kita akan tengok masa ni dia kanak-kanak lagi. Sebab itulah perkara ini mesti dirahsiakan. Jadi Rahib Bahira tu berkata apa? Ketika kamu bertolak dari Aqabah, nama tempat lah, tidak ada sebutir batu atau sepohon pokok melainkan semuanya tunduk sujud. Dia nampak sebagai seorang ahli ibadah dan dia tidak sujud melainkan kepada seorang Nabi. Sesungguhnya aku mengenalinya dengan cap kenabian di bawah tulang belikatnya seperti buah apel. Kami dapatinya ada disebut di dalam kitab-kitab kami. Jadi dia ni orang yang alim ahli ibadah yang tahu yang telah membaca kitab yang disebut dalam kitab-kitab sebelum ini tentang kehadiran Nabi Muhammad SAW, penuntut bagi sekalian Nabi. Jadi kisah kelahiran Nabi ni ataupun kehadiran atau kelahiran Nabi ni telah pun disebut dalam kitab sebelum ini. Jadi dia berjarak daripada kitab Taurat, Injil tu dia berjarak sehingga nak dapat pada Al-Quran ni, berjaraklah jadi sepanjang zaman Allah menurunkan
ataupun melantik para nabi, para rasul untuk menyampaikan kebenaran kepada umat manusia. Jadi daripada nabi sebelum Nabi Muhammad siapa? Isa. Daripada Isa tu jauh jaraknya. Jadi pada ketika tu makin lama makin ramailah umat manusia yang dah mula lupa kan. Dan mereka ni sebenarnya kalau orang alim dia tahu, membaca kitab dia tahu akan turunnya seorang Nabi. Begitu juga dengan bangsa Yahudi. Dia menunggu-nunggu. Sebab tu dan dia merasakan, dia tak tahu, cuma dia tak tahu Nabi ni di kalangan Bani Israel ataupun di kalangan Arab. Jadi hakikatnya turunlah Nabi ni di kalangan ataupun daripada bangsa Arab. Dan mereka mengharapkan daripada keturunan Bani Israel. Sebab itulah, di situlah terletaknya dia punya khilaf. Dia tidak menerima. Dia percaya kepada Rasul akhir zaman. Cuma dia rasa tak boleh nak terima hakikat. Kebanyakan Rasul diutuskan di kalangan Bani Israel. Yang Arabnya tak ramai. Yang Arabnya Nabi Ismail, Nabi Yusuf pun di kalangan Bani Israel juga. Jadi sebab tu dia merasakan Yahudi ni rasa bangga. Sebab dia rasa bangsa dia ni telah dimuliakan oleh Allah. Jadi dia mengharap sangat Rasul akhir zaman itu adalah Nabi di kalangan bangsa dia. Tapi oleh kerana bila melihat Nabi ni di kalangan ni, sebab tu di kalangan Arab, jadi mereka rahib bahira dia dah rasakan dia kena rahsiakan, kena selamatkan. Sebab tu selepas saja dia beritahu kepada Abu Talib tentang tanda kenabian yang ada pada Rasulullah, dia suruh Abu Talib hantar balik Rasulullah ni ke Mekah, hantar balik rumah, hantar balik rumah, jangan bawa ke Syam, dia kata. Dia orang ni dalam perjalanan belum betul-betul sampai di tempat perniagaan tu, jadi hantar balik, bahaya, dia kata. Takut diketahui oleh orang lain, orang yang tak menerima, orang Yahudi yang tidak menerimanya. Jadi dia bawa balik. Jadi Abu Talib minta dia punya pembantu untuk bawa pulang Rasulullah ke Mekah. Tak jadilah dia pergi. Okey. Kemudian setelah peristiwa tu ada berlaku lagi peristiwa penting. Yang ini pula pada masa Rasulullah berumur 15 tahun. Lebih kuranglah waktu remaja juga. Kalau anak-anak kita tingkatan 3 lah waktu ni. Jadi waktu ini berlakunya peperangan Fijar namanya. Peperangan Fijar. Kenapa peperangan Fijar? Fijar ni daripada Fajara ni buruk, jahat. Peperangan ni maksudnya peperangan yang jahat lah. Sebab tu dinamakan peperangan Fijar. Peperangan ni di antara siapa? Di antara puak-puak Quraisy dan sekutu mereka. Sekutu ni maknanya yang gabung dengan dia lah, Bani Kinanah. Jadi Quraisy bergabung dengan Bani Kinanah berperang dengan Qais Island. Ni nama ni lah orang yang berperang dengan mereka. Siapa Qais Island ni kita tengok punca dia kenapa. Jadi diceritakan okey, cuma sebelum tu nak beritahu pemimpin dalam peperangan ni mesti ada ketua dia. Jadi ketua yang memimpin peperangan ini adalah mereka lantik daripada seorang yang bernama Harb bin Umayyah. Harb bin Umayyah ni sebab dia ada ketokohan. Dia orang yang tua, yang dihormati. Jadi okey, dalam peperangan ni pada awalnya mereka ni kalah. Qais ni menang. Tapi lewat selepas itu, jadi dalam masa peperangan lagi, maka lewat petangnya mereka mencapai kemenangan. Asalnya dia kalah, lepas dia menang di atas pimpinan Harb bin Umayyah. Jadi apa yang nak diceritakan kat sini adalah Rasulullah juga terlibat, walaupun dia kecil lagi, umur 15 tahun, dia terlibat dalam peperangan ini.
dia bertindak sebagai siapa? Dia membekalkan anak panah kepada bapa-bapa saudaranya untuk berperang. Jadi Rasulullah seawal umur 15 tahun telah didedahkan kepada peperangan. Kenapa dia ceritakan sikit tentang kisah peperangan Fijar ni? Sebab nak tunjukkan macam mana perjalanan hidup Rasulullah. Kecil lagi dah tahu tentang perang. Kemudian selepas peperangan Fijar berlakunya berlakunya perjanjian Al-Fudul. Apa itu perjanjian Al-Fudul? Dia berlaku pada Zulkaidah. Apa yang berlaku adalah kerana rentetan daripada peperangan Fijar tadi. Jadi bila dah berlaku peperangan tu, maka akhirnya mereka ni berkumpul. Berkumpul. Jadi perjanjian ini melibatkan beberapa ketua-ketua lah di kalangan kabilah Quraisy, Bani Hashim, Bani Muttalib, Asad, Zuhra dan Tayyib. Jadi apa di antara isi-isi perjanjian ini ialah mereka menetapkan tidak ada orang yang dizalimi. Tidak ada orang yang dizalimi, sama ada orang Mekah ataupun orang bukan asal orang Mekah. Jadi tak boleh menzalimi orang dalam perjanjian ini. Jadi sebab berlaku kezaliman, banyak sangat berlaku kezaliman pada masa itu. Lalu mereka menetapkan hasil daripada rentetan daripada peperangan ini dimenangi oleh puak Quraisy, maka mereka menetapkan perjanjian ini. Kemudian dia menuntut apa? Yang kedua, menuntut orang yang bertanggungjawab dan mengembalikan hak orang yang dizalimi. Jadi andai kata ada berlaku kezaliman, maka dia minta keadilan. Kalau tidak, sebelum tu terbiar. Terbiar, tak ada yang mempedulikan, tak ada undang-undang, tak ada apa-apa penguatkuasaan terhadap mereka yang menganiaya dan menzalimi sesama mereka. Jadi hasil daripada perjanjian Al-Fudul ni, mereka menetapkan beberapa syarat. Okey, jadi antara semangat perjanjian ini yang mana Rasulullah kata Rasulullah melihat perjanjian ini dan dia menyaksikan dan mengatakan, aku menyaksikan satu perjanjian di rumah Abdullah bin Jad'an, dia buat di rumah. Perjanjian ini sangat aku sukai lebih daripada memiliki unta yang merah. Maknanya unta yang merah ni unta yang paling mahal, yang berharga. Jadi Rasulullah kata, aku suka melihat perjanjian ini. Kalaulah diajak mengadakan perjanjian itu semasa Islam, nescaya aku akan menyahutnya. Jadi gambaran perjanjian yang baik ini telah ada di depan mata Rasulullah. Jadi kalau kita lihat, Rasulullah didedahkan dengan peristiwa yang matang. Peristiwa orang buat perjanjian, selepas peperangan berperang, dia lihat dia perjanjian damai, perjanjian yang dinamakan Al-Fudul. Jadi semangat perjanjian ini apa dia? Yang paling hebat sekali ialah menolak sama sekali perasaan jahiliah yang ditunjangi oleh sikap perkauman. Dikatakan bahawa setelah berlaku di perjanjian ini, seorang lelaki daripada Zubair datang ke Mekah membawa barang-barangnya. Barang ini dibeli oleh Al-As bin Wa'il, tetapi Al-As telah menahan pembayaran untuk lelaki tersebut. Kemudian lelaki itu meminta bantuan sekutu-sekutu, iaitu Abdul Adar dan beberapa orang lagi. Malangnya mereka tidak mahu terlibat dalam urusan dia. Lalu lelaki ini naik ke atas bukit Abu Qubais sambil melaukan bacaan syair yang menceritakan perihal penganiayaannya dengan suara yang tinggi. Jadi dia berniaga bawa barang perniagaan, tapi dia telah dianiaya. Jadi tak bayar. Orang yang beli ni tak bayar. Jadi dia naik dan meninggikan suaranya. Lalu Az-Zubair bin Abdul Muttalib berkata, mengapa kau orang ini diabaikan? Sebab pada masa itu tak ada siapa pun nak menolong dia. Maknanya dia mengadu, maknanya mungkin terlalu banyak jumlah yang tidak dibayar, jadi dia tak ada tempat nak mengadu. Dia menjerit dengan nada yang tinggi, lalu didengari. Lalu
Akhirnya ya, mereka semua berkumpullah sama-sama. Kebetulan pada masa itulah juga berlakunya perjanjian Al-Fudul itu. Lalu mereka ni pun bertindak mengenakan tindakan kepada orang yang menganiaya dia tadi, iaitu Al-As tadi, dengan merampas yang merampas hak-hak yang patut dia dapat. Jadi dia dibela lah. Selepas itu dia dibela. Jadi perjanjian ni sebenarnya berhasil. Apabila ada yang dianiaya, mereka terus bangkit dan menentang penganiayaan tersebut. Sebab pada masa jahiliah, kalau mungkin kita tak tergambar jugalah, bila masa saya baca kisah ni, saya tak tergambar. Tak ada ke orang yang nak membela, tak ada polis ke, kerja kita tak tergambar. Kalau mencuri kita buat, akan ditangkap, ada laporan dan sebagainya. Ada kuasa viral pula tu sekarang kan, sebar semua apa yang dilakukan. Baru-baru ni kalau kita tengok budak yang mencuri di masjid tu kan, yang mencuri di masjid ke surau masjid dia dimandi kan, macam jenazah. Jadi zaman sekarang kalau kita tengok kuasa viral juga satu kuasa yang mungkin boleh menakutkan orang lain. Semua orang boleh tahu. Kalau dulu zaman belum ada internet, belum ada media sosial yang banyak ni, kita mungkin tak tahu apa yang berlaku dekat dengan kita pun kita tak tahu kan. Jadi itu zaman sekarang. Tapi pada zaman dulu tak ada benda-benda macam tu. Pada zaman jahiliah ni bebas. Kalau masih ingat lagi yang saya ceritakan dulu tahun lepas, yang mana kalau kita lihat orang perempuan dia bebas bergaul. Ada perkahwinan beberapa peringkat perkahwinan. Ada yang kahwin dengan ramai lelaki. Jadi dia macam tidak ada satu undang-undang, tidak ada satu batasan. Yang mana ada tahap kluster dia. Macam ni dia peringkat orang kata kasta. Saya sebut kasta. Kluster bagi. Okey, kasta. Ada yang bangsawan, ada yang bawahan. Tapi kalau kita lihat zaman yang berlaku, kita tak ada. Benda tu dah tak ada dah pada zaman kita. Yang mana zaman jahiliah dulu terlalu teruk. Kita boleh bayangkanlah apa yang Rasulullah nak ubah tu, daripada satu zaman yang tak ada undang-undang apa-apa, kanak-kanak kecil dibunuh, boleh dibunuh, tak ada siapa yang akan hiraukan. Boleh bunuh sebab memang mereka akan membunuh. Lahir anak perempuan mereka tak suka dia bunuh, tanam hidup. Jadi nampak sangat betapa kecil-kecil, tapi bila datangnya Rasulullah sedikit demi sedikit perubahan yang akan berlaku, yang membawa rahmat. Sebab itu Rasulullah ni dikatakan membawa rahmat bagi sekalian alam, terutama dirasai oleh mereka yang duduk di fasa perubahan tersebut. Ini perjanjian. Okay. Selepas berlakunya perjanjian Fudul, apa yang berlaku? Jadi Rasulullah ni selepas itu tak ada apa-apa yang berlaku yang besar-besar, melainkan kehidupan dia yang semakin mencabar. Dikatakan pada awal remajanya Rasulullah ni tak ada kerja lah, tak ada sebarang pekerjaan yang tertentu. Dia cuma tolong bapa saudara dia berniaga, mengembala kambing di perkampungan Bani Sa'ad. Perkampungan Bani Sa'ad ni terkenal kan? Dia terkenal kerana apa? Kerana Nabi, kalau siapa masih ingat lagi, Nabi dibesarkan di perkampungan Bani Sa'ad, disusui oleh siapa? Ibu susunya Halimatul Sa'diyah. Dia hidup dalam suasana perkampungan yang tenang, yang damai, yang penuh dengan ada tumbuh-tumbuhan, ada kambing-kambing, binatang ternakan dan sebagainya. Kemudian sehinggalah pada ketika dia berumur 25 tahun, dia berniaga. Dia berniaga. Dia telah mula betul-betul berniaga. Jadi, okey, dari rentetan daripada kisah dia berniaga ni, barulah dia
berkahwin. Okay. Tengok kisah yang telah diceritakan ada seorang macam mana dia bertemu dengan Khadijah ni kerana perniagaan kerana perniagaan. Jadi Khadijah binti Khuwailid, nama penuh Khadijah adalah Khadijah binti Khuwailid. Ialah seorang wanita pedagang ahli perniagaan yang mempunyai kedudukan terhormat dan harta yang banyak. Maknanya dia hartawan yang sangat kaya pada masa itu. Perempuan yang kaya. Dia mengupah beberapa orang lelaki untuk menguruskan perniagaan dia lah. Jadi dia banyaklah buat laporan. Memang perniagaan dia sangat hebat dan berjaya. Jadi Rasulullah ni dengarlah berita tentang Rasulullah pula. Khadijah dengar berita tentang Rasulullah berniaga. Jadi dia dan dengar juga tentang sifat-sifat amanah yang ada pada Rasulullah, kejujuran dia, kemuliaan akhlak dia, tersebarlah pada masa dulu sebab tak ramai orang yang berakhlak seperti akhlak Rasulullah. Jadi dia pun tertarik dan dia menawarkan kepada Rasulullah untuk menguruskan perniagaannya di Syam. Itulah permulaan dia. Dia minta Rasulullah menguruskan perniagaannya di Syam. Jadi dia membayar bayaran yang tinggilah juga kepada Rasulullah kerana sifat yang ada pada Rasulullah ni. Jadi di samping itu Khadijah ni memberikan seorang pembantu kepada Rasulullah yang bernama apa? Maisarah. Maisarah ni yang membantu Rasulullah menguruskan perniagaan Khadijah. Jadi berlakulah dia punya permulaan hubungan mereka. Kemudian setelah dia hantar Rasulullah ke Syam tu, dia balik tengok Rasulullah bawa keuntungan yang besar, berjaya lah. Okey, jadi Rasulullah sangat lagi bertambah tertarik. Dia tak pernah melihat sifat amanah, sifat dan keberkatan yang begitu hebat. Berkat lah, orang kata berkat ni apabila kita tengok semakin bagus kan. Kawan selalu kata berkat duit gaji kita walaupun 2,000 je tapi cukup, boleh menyimpan, boleh pergi umrah. Itu orang kata berkat. Ada orang gaji 10,000 habis duitnya, orang kata apa? Tak berkat, tak syukur duit. Macam itulah perumpamaan. Sebab kita pun tak tahu macam mana yang dikatakan berkat tu. Tapi orang yang berniaga ke apa semua, dia akan rasa bila bertambah keuntungan tu banyak, dia kata berkat lah. Jadi dia rasakan berkat lah perniagaan yang dibawa oleh Rasulullah itu. Jadi di samping tu Maisarah ni, pembantu yang ditugaskan bersama Rasulullah ni pun menyampaikan berita lah tentang Rasulullah. Dia kata bagus Rasulullah ni, pribadi dia sangat menarik, akhlak dia, fikiran dia, kebijaksanaan dia, tutur kata yang benar. Jadi Khadijah pun rasakan apa yang dia cari selama ni telah bertemu. Dia rasa tertarik dengan Rasulullah. Khadijah pada ketika ini berumur berapa? Semua orang tahu berumur 40 tahun. 40 tahun. Kira orang kata kalau kat sini kita mesti dah tua dah. Macam itu kan. Dah 40 dah tua dah. Jadi Khadijah dia bukan calang-calang orang yang tua. Kalau tak tahulah sebab kalau dalam kitab sirah tak cerita pula Khadijah ni secantik macam mana kan. Cantik macam cerita ke apa, tak cerita yang tu contohlah kan. Dan Rasulullah pada ketika berkahwin dengan Khadijah dia berumur 25 tahun. Jadi beza 15 tahun. Jangan mengata orang perempuan lebih tua kahwin dengan lelaki muda. Jangan mengata. Itu baik tak baik Rasulullah umur 25, Khadijah umur 40 tahun. Jodohnya kan. Jodohnya Jadi macam mana Khadijah menyampaikan hasrat dia. Macam mana dia nak sampaikan hasrat dia? Dia dah suka dah. Pada masa tu Khadijah
bukannya belum pernah berkahwin, dia pernah berkahwin sebelum tu. Maksudnya dia janda lah kan, kalau kita kata kan pernah berkahwin kan. Jadi macam mana dia nak sampai ke hasratnya? Dia suka dengan Rasulullah, dia nak berkahwin dengan Rasulullah. Jadi pada ketika ini dia pun sampaikan melalui orang tengah yang bernama Nafisah binti Umiyah. Nafisah lah, tak payah ingat bintinya tu, panjang kan. Nafisah nama orang tengahnya. Jadi dia kata, boleh tak kamu sampaikan macam itulah. Jadi Nafisah dia pun pergi kepada Rasulullah, memberitahu Khadijah hendak bersuamikan dia. Terus terang aja, terus terang. Okey. Kemudian Rasulullah pun bersetuju. Mungkin Rasulullah juga ada perasaan kepada Khadijah lah. Lalu dia pun bersetuju dengan cadangan ni, dan dia pun beritahu bapa saudara dia. Semua bapa saudara dia ada ramai bapa saudara kan. Jadi dia beritahu. Kemudian lalulah dia mintalah mereka untuk melamar, meminang Khadijah. Bukanlah Khadijah yang hantar rombongan meminang. Khadijah menyuarakan hati dia melalui orang tengah. Jadi orang tengah tu pun menyampaikan. Orang tengah pun tengok, Rasulullah pun setuju. Lalu Rasulullah pun hantar rombongan meminang. Jadi tradisi meminang tu masih sama juga. Lelaki meminang perempuan kan. Cuma masa nak menyatakan hasrat tu, Khadijah ni dia matang lah matang. Kita tak boleh kata apabila seorang wanita tu menyampaikan hasratnya kepada seorang lelaki, kita nak kata dia apa? Pergi macam tu. Pergi mencari tiba kan? Pergi mencari tiba. Bukan begitu ya. Bukan pergi mencari tiba. Itu kita selalu istilahkan. Dia menyebabkan perempuan tu dipandang alat. Tak laku lah tu. Sebab tu lah. Kan? Kita banyak membina satu etikad dan kefahaman yang benda yang boleh, kita tak bolehkan. Kita kalau budaya Melayu, budaya masyarakat, kita tengok remaja keluar bersama-sama ke apa lah, biasalah tu remaja. Dia orang tu dah remaja, tak apalah, memang macam tu lah muda-muda. Nanti dah tua tak adalah macam tu. Kita kata ya. Kita mengiyakan benda yang tak betul. Dan menyalahkan benda yang betul. Ini cara yang betul. Apabila seorang wanita ni, okey, tak ada siapa yang nak kat dia, dia pun suarakan. Bukan orang tak nak, kadang-kadang orang tak tahu, tak kenal takut. Mungkin dia semacam Khadijah ni, kalau kita lihat dia seorang wanita yang dihormati, hartawan kan, duit banyak. Jadi orang lelaki pun mungkin, kalau Rasulullah yang mulakan dulu mungkin tak berlaku lah, sebab Rasulullah ni bekerja dengan dia. Kalau kita fikirlah secara logiknya, walaupun mungkin Rasulullah suka, tapi macam mana dia nak cakap, kedudukan Khadijah sangat berbeza Jadi Khadijah yang memulakan, menyatakan hasrat secara terhormat, secara terhormat, menghantar orang tengah. Cuba kau tanya ke aku, berminat nak tak dia kahwin, contoh mungkin macam itu ayat dia. Jadi bila Rasulullah pun memang terbukti suka juga dengan Khadijah ni, maka dia pun hantar rombongan. Tak salah. Apa yang kita boleh dapat daripada kisah ini, tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya pun dengan cara yang begini, dengan syariat dijaga, tak ada perkara yang menyalahi. Kemudian kalau kita lihat perbezaan umur, perbezaan umur juga bukan jadi sesuatu yang kita patut mengata. Beza tua sangat dah isterinya tu tua, nanti tak beranak dan sebagainya. Itu bukan kita yang menentukan. Yang kita selalu mengukur dan menentukan sesuatu yang bukan di bawah bidang kuasa kita. Bukti dia apa? Khadijah dan Rasulullah memiliki berapa? 6 orang anak. Anak Rasulullah semuanya 7. 6 orang anak bersama dengan Khadijah. Yang kalau kita fikir dengan mentaliti kita ni, kita kata dah tua, dah nak menopause, tak ada anak lah nanti. Tapi tiba-tiba Rasulullah dikurniakan 6 orang anak dengan Khadijah yang berumur 40. 6 orang anak. Paling ramai lah anak yang lahir dengan Khadijah. Itu 4 orang perempuan dan 2 orang lelaki. Anak lelaki dia semuanya meninggal pada waktu kecil. Yang ada hanyalah anak perempuan. Dan semua anak
Rasulullah meninggal di waktu hayat hidup Rasulullah, melainkan siapa? Fatimah. Fatimah meninggal dunia selepas 6 bulan kewafatan Rasulullah. Fatimah seorang je. Yang lain masa Rasulullah masih hidup, dia anak dia meninggal. Terutama anak lelaki, dia meninggal masa kecil. Jadi anak pertama yang lahir, okey, saya tak ada lagi cerita yang itu tadi ya. Tak ada apa-apa lah yang cerita tentang Rasul meminang kemudian dia hantar. Dia macam biasa lah. Bukan meminang kosong je. Adalah hantar apa? Menghantar 20 ekor unta muda sebagai mas kahwin. 20 ekor. Jangan kata tak payahlah mas kahwin. Tak boleh ya. Semua tak banyak ya. Banyak ya. Okey. Jangan kita boleh. Sambil-sambil. Okey, jadi lalu berkahwinlah mereka. Macam itulah. Anak pertama Rasulullah dengan Khadijah adalah namanya Qasim. Kalau Melayu panggil Kasim. Macam itulah. Qasim ni namanya. Qaf alif ya, Qaf alif. Jadi dan dia digelar Abu Al-Qasim lah, sebab orang Arab ni dia akan, kalau anak sulung kita, kita akan dipanggil Abu bapa si anak yang bernama Qasim, Abu Qasim. Diikut nama anak sulung lah. Kalau anak sulung kita nama siapa? Adam contohnya, Abu Adam, Ummu Adam contohnya. Kita Ummu ibu lah, Ibu Adam, Ummu Adam. Dia Arab dia suka menggelarkan macam tu lah. Macam saya masa duduk dekat Jordan dulu, depan rumah saya tu ada kedai. Kedai itu kedai Arab lah, kedai runcit Arab. Anak saya masa tu kecil-kecil suka pergi kedai dia. Abu Muhammad namanya. Masih ingat lagi lah. Allah Alam lah, tak tahu lah. Ada lagi ke tak Abu Muhammad ni. Baik, mesra orangnya. Jadi anak saya suka pergi kedai Abu Muhammad. Jadi Arab ni memang ada gelaran-gelaran dia macam tu. Dia bukan nama tau. Kalau kita jadikan dia sebagai nama. Sebab tu orang Arab pelik dengan nama-nama Melayu. Kadang-kadang kita letak nama anak kita tu Abu depan dia kan. Kita Abu tu adalah bapa. Bila kita gabungkan dengan nama Abu Muhammad, bapa Muhammad, bapa anak yang Muhammad, macam tu. Ummu Muhammad, Ummu Muhammad tu ibu si Muhammad. Jadi macam itulah, itu gelaran. Tak boleh dijadikan nama. Jangan tahu nama anak bermula dengan Ummu dengan Abu tu. Jadi macam itulah. Tapi kita nak ambil sempena nama sahabat tu, tak apalah kan. Kita ada sebab dia, tak apa. Tapi kena tahu juga macam mana penamaan tu. Kalau kita taruh nama anak kita Abu Bakar sebab dia memang dah digelar dan terlalu orang kata famous dengan nama Abu Bakar, kita ambil. Boleh lah, bukan tak boleh pun ya. Cuma nak ceritakan makna dia tu. Abu tu maknanya bapa, Ummu tu bermakna ibu. Ummu Aiman, ibu Aiman. Tiba sebab tu kalau kita belajar kat luar negara, Arab pelik dengan nama-nama Melayu. Dia pelik. Ada Siti. Siti tu bukan nama, dia gelaran macam Cik Puan, Cik Siti tu. Kita tiba-tiba namakan anak kita Siti. Khadijah ni namanya bukan Siti Khadijah, namanya Khadijah je. Fatimah pun sama, bukan Siti Fatimah, namanya Fatimah. Aisyah pun sama, Aisyah je nama dia. Jadi kalau nak taruh, nak letak nama, betul-betul tepat lah. Tepat dengan nama dia. Okey. Kemudian itu kisah dia. Kemudian berlaku apa lagi selepas itu? Berlakulah selepas perkahwinan dengan Khadijah, pembinaan Kaabah. Pembinaan semula Kaabah. Jadi Kaabah ya, dia dibina pada zaman Nabi Ibrahim kan, dan Ismail. Dah lama lah kan Nabi Ibrahim dan Ismail tu dah berzaman, ada dinding-dinding. Dan juga dia letaklah beberapa banyaklah benda berharga dalam Kaabah tu. Cuma sebab tu dia orang nak bina semula, sebab barang-barang tu senang dicuri oleh orang. Pada zaman tu ramai orang curi sebab binaannya macam tu, tak bertutup atap dia. Jadi harta dalam tu ada yang dicuri, kemudian terdedah kepada bencana alam, banjir dan sebagainya. Jadi mereka pun
tengok dah hampir runtuh lah binaan Kaabah tu. Jadi di situlah Quraisy ni rasa hendak membina semula Kaabah. Jadi tapi pada masa tu mereka juga tahu Kaabah ni tempat suci, tempat orang kata ibadah yang suci. Jadi mereka pada masa tu dia kata kalau kita nak bina, kita tak boleh ambil duit ataupun hasil daripada perniagaan yang haram, yang ada riba, hasil pelacuran dan sebagainya. Dia kata kita nak daripada binaan, daripada harta yang bersih, harta yang bersih. Lalu mereka pun mulalah strategi untuk membina semula Kaabah. Jadi bila nak bina yang baru, dia kena runtuhkan yang lama. Mereka ni takut nak runtuhkan. Sebab mereka hormat. Sebab Kaabah ni rumah suci. Mereka menganggapnya sebagai rumah suci. Sejak dibina oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dia memang mereka takut nak runtuhkan. Sebab tu mereka was-was. Boleh ke tak runtuhkan ni? Nanti turun bala tu kalau kita runtuhkan ni ya. Jadi ada seorang yang berani meruntuhkan, iaitu yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah ni dia runtuhkan. Bila dia mula meruntuhkan tu, orang tengok tak ada apa-apa pun, Al-Walid bin Mughirah ni elok je, tak demam ke, tak pengsan ke. Lalu mereka pun mulalah berani untuk meruntuhkan keseluruhannya untuk membina baru. Jadi mereka bahagikan bahagikan lokasi Kaabah tu kepada setiap kabilah untuk adil lah. Sebab dalam Quraisy ni ada beberapa kabilah. Jadi kerja-kerja pembinaan ini diketuai oleh seorang tukang bina yang berbangsa Rom, yang bernama Bakum. Nama dia Bakum, tak nama Arab suara Rom. Jadi setelah pembinaannya sampai ke tempat Hajar Aswad, kita ingat lagi ya, sampai pergi boleh terbayang ke tempat Hajar Aswad. Mereka mula berselisih pendapat tentang siapakah yang patut diberi penghormatan untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Jadi mereka ni berbalah lah selama 4 hari, 5 hari macam tu lah. Siapa nak letak? Sebab dia orang kongsi untuk membina ni di kalangan kabilah. Jadi Hajar Aswad ni batu mulia yang mereka macam nak letak, siapa yang nak letak ni? Berapa-berapa lah Jadi mereka tak jumpa idea. Semakin lama mereka pun tiba-tiba terfikir. Ada seorang cadangkan. Apa kata dia kata, orang yang mencadangkan ni namanya siapa ya? Abu Umamah. Dia cadangkan, dia kata kita lantik seorang hakim yang menentukan siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad. Jadi macam mana nak lantik hakim? Dia kata kita tunggu 1 hari ni, dia kata kita tunggu siapa lelaki yang masuk, lelaki pertama yang masuk ke pintu masjid, ke dalam masjid lah. Jadi mereka tunggu tengok Rasulullah yang masuk. Jadi bila dia nampak Rasulullah, nampak Muhammad, mereka pun menjerit. Ini si jujur. Pada masa tu Rasulullah dia dah terkenal dengan sikap kejujuran dia, amanah dia. Jadi bila Rasulullah masuk, mereka ni tak ragu-ragu untuk melantik Rasulullah menjadi hakim. Yalah, kalau diorang buat aturan macam tu, tiba-tiba yang masuk tu pencuri ke, dan terkenal dengan sifat jahatnya, mungkin diorang tak yakin kan. Tapi bila kebetulan masuk lah Rasulullah, jadi Rasulullah lah menghakiminya. Rasulullah pun buat macam mana? So Rasulullah dia orang yang bijak. Jadi dia kata ambil kain, pegang, semua ketua-ketua kabilah ni pegang di bucu-bucu kain ni, letak Hajar Aswad di atas tu, angkat sama-sama, dan Rasulullah sendiri yang letakkan di tempat ni. Jadi mereka bersetuju, mereka rasa adil, semua orang angkat, Rasulullah yang letak. Jadi kat situ kita nampak dah sifat kepimpinan, kebijaksanaan Rasulullah. Jadi dengan itu berakhir makin settle lah pembinaan Kaabah, pembinaan semula Kaabah. Kemudian mereka mengangkatlah pintu Kaabah, buat pintu Kaabah dan sebagainya. Dan saya sempatlah ambil gambar ni, tengok macam mana dia punya
tapak pembentukan. Kalau nak cerita di buku ni macam susah sikit lah nak faham. Tengok plan ni pun macam susah juga nak faham. Tapi inilah lebih kurang tu. Kalau orang yang tak pernah pergi kat Mekah ni, tak pernah tengok Kaabah, dia lagi dah tak tergambar kan. Jadi lebih kurang macam itulah dia punya ukuran dia. Jadi Hajar Aswadnya berada di sudut macam tu. Dan tempat yang lengkung ni, lengkung tu dinamakan Hatim. Pada masa tu dia orang dah buat dah macam ni. Ini lah lebih kurang tapak asal dia. Macam sekarang lah juga cuma sekarang ni lebih cantik. Ada kelambu, Kaabah yang bersulapkan emas semua tu kan. Jadi pada masa tu macam tu lah dia. Tinggi Kaabah ni berapa tinggi dia? Tinggi dia adalah 15 meter. Tinggi dia adalah 15 meter. Tinggi berapa bangunan dia? Siapa tahu? 2 tingkat bangunan. 2 tingkat ya 15 meter. Macam itulah. Tinggi lah. 15 meter. Yang lain saya tak payah baca kalau yang dinyatakan detail kat sini Kemudian pintu Kaabah tu mereka memang tinggikan. Kalau kita perasan, pintu dia bukan berbawah. Kalau nak naik, dia kena macam naik. Baru bonet tangga baru boleh masuk ke dalam tu Sebab tak pernah tengok pun kan dibuka depan mata kita. Siapa pernah? Kalau siapa orang yang pernah pergi kebetulan ada orang besar-besar yang datang nak melawat, kadang-kadang dibuka lah pintu Jadi Kaabah dibina semula pada umur Rasulullah 35 tahun. Bermakna dia belum dilantik secara rasminya menjadi seorang Nabi dan Rasul kan. Okey, jadi nak diceritakan itu sirahnya diceritalah sedikit sifat ringkas, sedikit secara ringkas tentang sifat Rasulullah Apa keistimewaannya yang mana tak ada tolak bandingnya berbanding dengan semua orang lain yang ada pada masa itu dan pada masa sekarang. Pertamanya, dia memiliki fikiran yang bernas, pandangan yang tepat, pintar, tajam pandangannya, tindakan dan matlamatnya tepat. Jadi sikap pendiamnya dijadikan laluan untuk banyak dia berfikir. Akhlaknya itu menyebabkan fikiran dia bersih. Dia tak terlibat dengan arak semua tu daripada sebelum dia menjadi Nabi. Dan pada usia remaja dia pun dia tak terlibat dengan banyak benda-benda. Dia tak terlibat langsunglah dengan hiburan-hiburan yang melawakkan dia. Melainkan dia kata dia ada bercerita. 2 kali je dia ada niat. 2 kali dia ada niat apa Sebab dia waktu tu remaja, dia niat nak pergi tengok orang-orang menyanyi lah, berhibur lah orang kata, tengok orang nyanyi. Jadi 2 kali tu juga lah, 2 kali dia pergi, 2 kali lah dia tertidur sampai ke pagi. Masa dia tengah mengembala kambing, dia cakap kawan dia, aku nak pergi tengok lah orang nyanyi. Macam kita tengok persembahan lah. Dia sampai sana je, dia tengok, tak lama tu dia tidur, Allah tutup pendengaran dia juga pandangan dia daripada melihat benda-benda lawak daripada dia usia remaja lagi. Dia remaja biasa, dia manusia biasa. Dia ada juga kan macam nak pergilah tengok kan sesekali macam orang lain. Tapi Allah pelihara dia. Lepas tu dia dah tak nak lagi dah. Dia kata dah 2 kali aku pergi, aku tidur. Jadi maknanya dia terus tidak berminat. Itulah. Itu antara tanda. Kalau kita ingat sebab dia dah dibersihkan hatinya pada peristiwa apa? Belah dada tu yang mana dibuang ketulan darah daripada dada dia tu Jadi itulah dia. Jadi Rasulullah ni dipelihara. Okey. Itulah kisah dia untuk kali ini Jadi daripada dia remaja lagi, dia dah dipercayai oleh kaum dia. Semualah bapa-bapa saudara dia, orang Quraisy ni semua percayalah, yakin dengan dia. Bapa saudara dia sampai Abu Jahal pun percaya. Semua orang hormat dengan dia.
punca yang akhirnya orang menentang dia tu apabila dia cuba nak menyampaikan risalah kenabian. Jadi pada masa remaja dia tidak ada masalah dalam hubungan dia dengan masyarakat. Sikap dia ni memang telah jelas, nampak sikap kepimpinan dia ni, terutama pada masa peristiwa nak meletakkan batu Hajar Aswad. Kalau orang biasa tak boleh nak fikir macam tu. Sebab dia luar biasa, dia boleh berfikir. Dengan usia dia yang masih muda, dia boleh berfikir. Jadi nanti kita akan sambung nanti start Rasulullah menerima wahyu pada usia dia 40 tahun. Kita akan sambung pada minggu akan datang. Okay, minggu ni saya tak sempat sediakan bahan untuk bahasa Arab. Tak sempat sibuk sikit. Soalan boleh. Okay. Ada 4 soalan ya. Okay. Jadi kita mulakan dengan soalan. Okey, apa soalan dia? Jawab. Sebelum tak ada soalan tak yang lain? Tak ada ya? Okey. Susah tak boleh. Okey, pada usia Rasulullah berapa tahun dia mula membawa barang perniagaan Khadijah? Di sana tu kat ujung kan? Yang bapak saudaranya Khadijah. Usia yang remaja tu yang dibawa barangan Khadijah. Usia 25 tahun. 25 tahun. Betul. Okay. Okey, saya nak tanya pandangan. Siapa boleh bagi pandangan daripada kisah Rasulullah zaman remaja sehinggalah dia berkahwin dengan Khadijah, sehinggalah peristiwa pembinaan Kaabah. Agak-agaknya apa yang kita sangat kagumkan, apa yang terselit di hati muslimat semua bila melihat peristiwa tu? Peristiwa apa yang rasanya paling berkesan di hati? Ini tak ada dalam buku. Berkesan di hati kita yang mendengar. Peristiwa yang mana? Okey, nanti saya beritahu kategori. Katalah peristiwa Rasulullah terlibat dalam peperangan Fijar ke? Dia bagi anak panah pada bapa saudaranya, ataupun peristiwa dia terlibat melihat perjanjian Fudul, ataupun dalam peristiwa pembinaan Kaabah, ataupun peristiwa perkahwinan dia apa? Pembinaan Kaabah. Pembinaan Kaabah. Kenapa? Dia meletakkan batu Hajar Aswad tu. Okey, dan okey, betul. Bagus. Pandangan semua kira betul. Yang tadi tu soalan paling senang. Senang ke tak? Sebab pandangan kita. Pandangan kita. Okey. Pembinaan Kaabah dan macam mana Rasulullah menyelesaikan perbalahan. Perbalahan tu ketua-ketua tau, bukan perbalahan budak-budak. Perbalahan budak-budak kita pun kadang-kadang tak selesaikan tu. Ini pembalahan orang tua-tua, bukan senang orang tua nak diselesaikan pembalahannya ya. Emosi tu keras. Jadi Rasulullah berjaya memujuk ketua-ketua ni. Macam kita nak pujuk semua menteri-menteri ni. Tiba-tiba Rasulullah settlekan dengan mudah. Memang betul lah, memang tepat apa yang cakap Rogaya. Katakan tu. Okey, tanya. Okey. Berapa orang anak Rasulullah keseluruhannya? 7. Okey, 7. Dia kalau tanya soalan senang sangat sebab ramai yang jawab. Susah nak pilih kan? Tapi kadang-kadang tak nampak. Siapa
susah sikit lah. Siapakah nama yang Khadijah hantar untuk menyampaikan hasrat dia suka kepada Rasulullah tu? Siapa namanya? Belakang. Ada belakang sana. Siapa yang pilih? Depan. Itulah. Oh, sama dia. Okey. Nafisa, okey betul. Nafisa ya. Okey, jadi sekian ya. Itulah ya sedikit sejarah kisah sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul. Akan datang kita akan tengok kisah dan cabaran apabila bermula Rasulullah menerima wahyu. Okey, ada apa soalan sebelum tu? Sebelum kita bersurai? Tak ada? Okey, jadi terima kasih di atas. Ini saya dah tunjuk. Lupa pula. Ni sebenarnya nak tunjuk akan datang tapi ini Gua Hira. Gua Hira. Tinggi kan? Tinggi ni Rasulullah pergi ya untuk beruzlah. Sebelum dia menerima wahyu tu, dia dah pergi kat sini. Masa nak dapat wahyu tu sebelum lagi ya. Di Gua Hira ya. Kemudian ni dalam ni lah. Dalam gua ni lah, ni ke atas. Yang tadi tu kan silap. Allah. Mana macam mana kepala balik ni? Yang ni, bukan Gua Hira. Saya cakap ni apa? Jabal Nur. Semua yang lain. Terus kan. Okey, Jabal Nur. Ini tadi lepas tu barunya. Tinggi lah. Gua Hira ni terletak di Jabal Nur. Macam tu. Nanti akan datang saya cari gambar-gambar Biasa ada gambar kan. Okey, jadi ada gambaran. Nanti siapa yang belum pernah pergi ke Mekah? Angkat tangan. Angkat tangan dia tinggi. Siapa yang belum pernah? Oh, ramai juga kan. Doa ya. Mudah-mudahan setiap kali kita pergi kuliah ni dengar ni, mendengar kuliah sirah Rasulullah ni, kita doa lah sekali. Doakan hati pun tak apa. Tak payah je dia kuat pun tak apa. Doa ya Allah sampaikan aku ke sini. Tapi kalau kita nak naik ke sini ni, boleh ke tak boleh? Naik Jabal Nur ni pun Jabal Nur boleh. Tapi tinggi, kena ada stamina yang kuat lah. Kalau nak rasa macam mana semua naik dulu. Ini dia dah ada jalan dia tau. Ni ada jalan dia. Tak macam dulu ni, tengok ni. Ni macam ada anak-anak tangga. Kalau dulu Rasulullah naik macam mana kan? Hebat kan Rasulullah boleh naik. Kita yang macam ni pun orang kata ramai berhenti tengah jalan. Ada seorang sahabat saya dia naik sekerat je gitu. Dia tak boleh naik dah. Tak sampai. Tapi ada yang boleh naik. Umur dah tua tak menjadikan kita halangan. Sebab dia kata ada yang orang umur 50 lebih sampai ke atas tu. 60 pun ada. Jadi perlahan kalau kita ada niat yang azam yang kuat, insya-Allah boleh. Sampailah ke sana ya, insya-Allah. Okey, jadi sekian saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Ustazah. Alhamdulillah, semangat semua tengok Jabal Nur dia. Okey. Walaupun Ustazah secara peribadi memang tak pernah naik Jabal Nur, walaupun Allah bagi kesempatan berada di Mekah. Tak tahu mungkin rasa hati nak naik tu kita ada, ataupun mungkin Allah memang tak izinkan ke, sebab kita ada tempat lain yang mungkin nak pergi tempat lain tapi Jabal Rahmah. ya, Jabal Rahmah pergi. Jabal Rahmah. Okay, seperti yang Ustazah sebut tadi, kita doakan ya. Seperti yang disebut dalam hadis, kita kena bersungguh-sungguh untuk menziarahi 3 masjid, iaitu Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Nabawi di Madinah. Jadi kita kena ada kesungguhan. Kalau kita diberikan kelapangan, duit, ya, rezeki, keuangan dan juga kesihatan, kita kena utamakan tempat-tempat itu. Mungkin kita nak pergi London ke, kita nak pergi Taj Mahal ke, kita nak pergi Korea ke, tapi
tapi utamakan dahulu tempat-tempat yang disebut oleh Rasulullah SAW. Muslimat yang dirahmati Allah, bagaimana Rasulullah dididik oleh Allah sendiri ya, sehingga baginda menjadi seorang yang sangat hebat, boleh menyelesaikan masalah ummahnya. Kalau kita tengok cerita daripada yang Ustazah kongsikan pada minggu lepas, kesusahan dan kepayahan yang dilalui oleh Rasulullah menjadikan Rasulullah kuat. Rasulullah bukan anak manja, ya? Kecil lagi, ayah dah tak ada, kemudian ibu dah tak ada, kemudian orang yang disayangi semuanya tak ada, kesusahan, kepayahan. So hidup dalam kepayahan ni sebenarnya adalah didikan daripada Allah. Jadi kalau kita nak juga anak-anak kita menjadi orang yang kuat mentalnya, jangan berikan dia segala kesenangan sampai dia jadi orang yang tak ada, tak boleh nak berdikari. Kena ada rasa susah, walaupun kita mampu nak bagi apa-apa semua dekat anak-anak kita, tapi kena bagikan dia lalui kesusahan. Lalui kesusahan supaya jiwanya kuat. Contoh macam batu permata kan, belian. Belian tu dia jadi berlian sebab dia ditempa, diketuk, baru keluar beliannya. Kalau tidak dia jadi batu kerikil sahaja. Nak jadikan dia batu belian, kena ketuk, kena pecah, kena dicanai dan sebagainya, barulah dia menjadi sesuatu yang cantik dan bernilai. Macam itulah juga kita. Jadi kalau kita menghadapi pelbagai ujian, cabaran, sebenarnya itu adalah pendidikan daripada Allah nak menjadikan kita lebih baik. Ya? Terima kasih Ustazah atas perkongsian kisah daripada Rasulullah SAW. Ini jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.